Supaya ni Yahudi lagi pula kafir Quraisy, dia nak buat ke mana? Nak pisah, nak peracurkan Nabi Muhammad, dia nak perisuh Nabi Muhammad, maka dia mensyarat, dia tipu. Kira kata tipu daya dia, helah dia tu, siapa nak menghilangkan akan bukit. Makna kata tak ada mengapa dengan dia. Wala yadurru, dan tidak boleh mudarat lah ia makruhum. Tak boleh nak mudarat. Oleh gawa? Oleh tipu daya mereka, illa anfusahum, malaikan diri mereka sendiri. Mereka tipu gitu, mereka tipu begini, wak gitu, wak gini, nak bunuh Nabi, nak perhilang Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adhkuru fihi khamsata usulin muqni'atin. Wa adhkuru, dan aku nak menyebut. Kata musannif duk bicara pasal bagi hati. Pasal bagi hati ataupun perceraian bagi hati. Dikatakan satu anggota yang payahnya kita nak jaga, kebahayaan yang amat besar dan sangat-sangat halusnya khijaannya, dan payah kita nak membaikikan dia. Wa azkuru, dan aku menyebut. Kata musannif, aku tu musannif lah. Fihi ay fi amril qalbi, yakni pada khija'at pada khija'at hati. Aku nak sebut pada masalah pekerjaan hati ataupun urusan bagi hati, khamsata usulin, akan 5 daripada pokok-pokok, dan 5 daripada segala dalil-dalil. Aku nak sebut 5. 5 perkara, 5 pokok, 5 tunas dan 5 tunyah. 5 tunyah ni muqni'atin, ia memuaslah ia akan hati kita. Tu ana muqni'ah, yakni yang mempuaskan hati kita. Aku nak sebutkan 5 pokok, 5 humi, 5 tunas ni yang dapat mempuaskan akan hati kita apabila kita dengar dah. Mana dalil yang pertama, mana pokok yang pertama, asal yang pertama, tengok. Al-aslul awwalu, dan bermula. Yani al-aslul awwalu, yani ay ad-dalilul awal, bermula dalil yang pertama, asal yang pertama, pokok yang pertama. Mubtada tu, al-aslu mubtada, al-awwalu khabar. Sifat ada al-aslu. Khabarnya qauluhu ta'ala, ialah perman Allah Ta'ala. Ni dalil bagi kata hati satu anggota yang wajib kita kena jaga, lazim kita kena pelera, lazim kita kena membaikkan dia semua. Manakah dalil pertama? Qauluhu ta'ala, ialah perman Allah Ta'ala tanah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ni dalilnya. Ayatnya dan tandanya dan asalnya, pokoknya, dalil bagi kata hati ni satu perkara yang payah kita nak jaga dan payah kita nak membaikkan dia. Tuhan katanya walaupun payah pun nak tengok pada perman aku ataupun pada perman aku dan asal akunya ta'ala. Ya'lamu, mengtahuilah ia Allah. Allah tahu. Kha'inatal a'yun, akan yang kena daripada mata-mata kamu. Mata kamu kita para puan yang ajnabi. Walaupun orang tak tahu tapi demo dah tak tahu, orang ni tak tahu, manusia tepi mu tak tahu, kawan mu tak tahu, kata mu pergi tengokkan para puan ajnabi dengan secara haram. Tapi tu tahu weh, mata mu tu kena, mata mu pergi tengok baris hak tu lagi. Tapi orang lain tak tahu. Jadi kita tak royak kita tengok retina. Ataupun kita pergi tengokkan masalah retina tudung tengah, bukakan aurat, kita tak ada royak demo, tak tahu. Tapi Tuhan tahu yang kena daripada mata kita. Lagi pula Tuhan tahu wama. Wama tu atas pada kha'inatal a'yun. Salah tak? Ya'lamu, mengtahuilah ia Allah. Ma tu atas pada kha'inatal a'yun. Akan barang, akan perkara. Tukhfis sudur. Orang panggil a'iyazah. Wama tukhfihi as-sudur. A'iyazah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui pula akan barang, akan perkara, tukhfihi, yang mesembunyilah akan dia, akan barang, as-suduru, oleh segala dada-dada kita. Mana dada? Ni dada dekat. Ni dada.
Hak dada kita sembunyi. Murad dengan dada ketika ni al-qulubu. Buat gitu. Orang panggil majaz mursal. Buat situ. Tulis keris buluan pok pandai. Fa fihi majazun mursalun min itlaqil mahal tapi wa iradati al-hali fihi. Jadi itlaq Allah Taala dada ni. Kamu dia jatuh le dada kat apa? Hak perkara duk sembunyi. Dada benar depan ni kita nampak dada kita ni. Tapi perkara hak duk jatuh le dada kat apa? Al-qulubu. Segala hati-hati. Makna kata perkara hati kita sembunyi lek dalam tusuk tak ada royak kat orang. Hadisun nafsi duk kecek begitu, bergiye. Tuhan tahu tak? Tuhan tahu. Tuhan mengerti dan Tuhan mengetahui. Ni dalil yang tunjuk kata asal yang pertama. Satu perkara yang sulit sekalipun hati. Allah Ta'ala mengetahui. Perkara yang sembunyi sekalipun yang kariklah hati. Allah Ta'ala mengetahui. Sebab tu kita nak susuk tak boleh. Walaupun kita kena comel lah hati kita. Kita kena berjanguk. Sebab tu hendak tengok sama-sama. Mahallun nazat li Rabbil Izzah. Tempat yang ditilik bagi Tuhan Izzah. Ialah al-qalbu, lagi pula hati bagi seorang. Hati kita tengok ni. Sebab tu dia panggil Tuhan kecek. Wa ma tukhfis sudur. Naknya, wa ma tukhfil qulub. Orang panggil dalam majak. Ni orang panggil kecek majak. Tuhan sendiri kecek majak. Tuhan sendiri kecek penyeh. Banyak Tuhan kecek penyeh dalam Quran mana? Wa yabqa wajhu rabbika. Wa yabqa zatu rabbika. Ni orang panggil majak mursal. Min itlaqil juz'i wa iradatil kull. Hak sini min itlaqil mahal. Wa iradatil hali fihi. Kalau duduk le dada. Gapo kalau ada? Hati kita tu lah. Faham molek majak tu. Tuhan kecek dengan cara penyeh. Wa qauluhu, dan dalil yang pertama lagi. Qauluhu ta'ala. Wa qauluhu ta'ala atas pada qauluhu yang pertama. Al-aslul awwalu, bermula asal yang pertama. Qauluhu ta'ala ialah firman Allah Ta'ala. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Wallahu, dan bermula Allah Ta'ala itu ya'lamu, mengetahui ia Allah. Allah tu tahu ma akan barang, akan perkara yang duk bercakap lah hati angka duk kecek begitu. Esok nak pergi situ. Kita tak ayat demo kata esok kita nak pergi nibong. Apabila kita pergi nibong, kita nak masuk kolisian start tengok barang. Lepas tu bik kolisian nak pergi nak pagi start beli ke. Kita tak ada ayat. Dalam hati duk kecek pergi. Tapi tu tahu weh. Hadisun nafsi kita, orang lain tak tahu melainkan diri kita. Tapi Tuhan tahu perkara kita duk sembunyi dalam hati. Wa ma ya'lamu ma fi qulubikum, barang yang sabit dalam hati-hati kamu. Supaya kita duk ngaji. Tagi ku tubik tagi, ku nak tubik duk ponok star. Lepas pada ku tukut sayang kasih gi. Pada tu ku nak goreng telur, lepas tu ku nak buat mama. Malam ni ku nak buat apa? Menu pisang dah. Dia tak tahu. Tapi Tuhan tahu tak? Tuhan tahu. Menu ke apa demo? Telur, buat tom yam telur lah ni. Orang lain tak tahu tapi Tuhan tahu weh. Ataupun malam ni aku cerita-cerita hatiku duk berkecek ke apa. Malam ni aku nak tidur awal. Nak tidur awal, tadi aku nak bangun tahajud. Lepas tu aku nak gerak demo. Tuhan tahu tapi orang lain tak ada tahu. Malam ni aku tak mau hangus subuh lah demo gerak pun aku nak minum juga air. Tuhan tahu tak? Tahu Farid. Tuhan tahu. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguh Allah Ta'ala alimun. Alimun orang panggil sifat musyabah. Tulis luar. Sifat musyabah bukan sifat itu. Pakai mana sifat musyabah. Innahu, sesungguh bahawasanya Allah Ta'ala ni alimun, sangat-sangat mengetahui ia. Pasal makna sangat-sangat. Orang panggil sifat mubalaghah. Tunjuk ki dia atas makna bersangat sangat mengetahui ia Allah bizatis sudur, dengan perkara yang mempunyai di dalam hati-hati bagi hamba. Hati-hati bagi hamba Tuhan tahu. Gapo duk dalam hati, gapo duk mikir hati, maka dia tegak. Orang lain tak ada siapa dia. Malaikat benar kita royak demo baru tahu. Tapi Tuhan sama ada kita royak demo, kita tak royak demo, kita duk menyusuk le hati, duk sembunyi le hati, Tuhan tahu belaka. Tahu hak kita duk cerita gapo yang kita nak buat lepas dah ni. Misalnya kita ngaji ni, kita cerita gapo.
Satu hari aku ceritanya nak jadi tu imeh. Kita cerita nak jadi tu imeh. Tak ada orang tahu itu ada royak tapi ni klik kapung sikit lagi aku nak ngaji, lepas tu aku nak baca tabah wisdak. Apa baca tabah wisdak, nemoh nak tak ku cerak tu imeh. Dia cerita. Orang lain tak ada biar tahu, tapi Tuhan tu tahu dah. Ya. Cerita aku klik sikit lagi nak jadi apa jadi tok mudeng. Nanti nak kerak barang demo sedak kok dah. Ni di tok mudeng ada kat cerita di tok mudeng. Aku cerita sikit lagi dia aku ngaji kena buat tak pandai, nak buat tak reti. Tapi ku mana? Ada kat situ. Pesen banyak bahasa orang kita ni. Tengah-tengah tu dia buat tak pandai, buat tak reti. Deh, tu reti. Dia tanya apa boleh royak. Dia mau ngajar tak pandai, dia mau pergi minta ke orang lain. Deh, ada kat situ. Supaya pak cu duk kerja nastan tu. Mari duk kapung tak pandai duk motong dia ciri pak cu. Motong. Dah satu hari, Timin oyakkan nasi. Nak oyak makan nasi, oyak pak cu makan nasi, tiba-tiba tak imagi mau pak cu bahasa pak cu. Nampak kita duk tak ada pak cu. Aduh, tak ada cu. Apa dah tu imeh pun deh. Cu, minggu depan mu nak baca ketebah. Tak boleh baca tak imeh tak mana. Amo, mu tak susuk aku tak imeh tu. Ni rekan pak cu. Deh. Tengok lagi. Lepas tu yang kata kam zakarahu wa karrarahu zikrahu. Beberapa banyak. Gitu. Kam tu dia panggil kam khabariyah. Deh. Kam beberapa banyak. Zakarahu. Telah menyebut ia Allah. Hu akan dia. Akan gawa. Dalam. Ay al-qalbah. Pada masalah khijai hati. Urusan hati. Perkara bersangkut pak dengan hati. Beberapa banyak Allah Ta'ala menyebut di dalam Quran. Wa karrara zikrahu. Dan berulang kali ia Allah. Allah Ta'ala ulai alik. Zikrahu akan menyebut al-qalbi. Menyebut tentang khijah hati ni. Beracak kali sangatlah Tuhan sebut dalam Quran. Sebut mana dan ulai di mana? Zakarahu wa karrarahu fil Qur'ani. Di dalam Al-Quran. Acak kali sangatlah Tuhan berulai alik. Duk royak tentang khijati. Nak yata hati ni satu perkara. Tepat Allah Ta'ala tengok. Maka wajib kita kena bercara. Wajib kita kena pelera. Wajib kita kena beki. Kerana di sini tepat Allah Ta'ala tengok. Walaupun seorang tak royak kepada seorang. Tak ada royak pada saudara dia. Tak royak kepada saing dia. Tapi Allah Ta'ala tahu semua khijah-khijah hati. Perkara yang dia ada kecek. Yang dia niat. Yang dia ada azal. Yang titah latih. Tuhan tahu. Walaupun Tuhan tahu kata itu titah apa. Tuhan ulai alik berapa kali dalam Quran. Wa kafa. Dan mencukupi. Dan memadai. Bittila'il alimil khabir. Dengan melihati. Dan meniliki. Itu makna bittila' dengan menengok. Dan pula dengan melihati. Kita pandai dah cukup dah. Bittila'il al-alimil khabir. Dengan melihati dan meniliki dan dengan mengetahui oleh Tuhan yang sangat-sangat tahu al-khabiri, lagi pula yang sangat-sangat bijaksana, lagi pula Tuhan yang tahu perkara yang batin seumpama perkara yang zahir. Tu makna al-khabir. Apa al-khabir? Dengan maknanya khabir tulis luar. Wa huwa alimun bi bawatinihi ka zawahiri. Tulis itu. Apanya? Kita rasa cukuplah dengan tilik ke Allah. Kita cukup dah dengan pelihatan bagi Allah yang maha mengetahui. Kita pandai dah dengan tahu Allah yang maha mengetahui. Tuhan yang mengetahui al-khabir. Yang sangat-sangat mengetahui. Salah ta al-khabir. Aywa huwa alimun bibawatinihi. Kawazawahiri. Tuhan tahu perkara-perkara yang batin dalam hati kita ni. Supaya dengan munazahid kita tengok ni talipang weh. Ni munazahid. Ni munazahid ni benda nyata ni zahid. Tuhan tahu benda batin dalam hati seorang. Supaya dengan kita nampak munazahid ni. Tak lebih datu lagi. Mada dengan kelihatan dan tengok bagi Tuhan yang sangat-sangat mengetahui. Tahziran. Nisbah menggawa. Nisbah mergawa ni. Tahziran. Nisbah memberingat Allah dan menakuti Allah. Pada dah kalau kita tengok pada ayat tu mula-mula, ya'lamu kha'inatal a'yun. Pada ayat kedua, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum.
cukup dah nisbah menakuti Allah Ta'ala. Kata Tuhan tahu dalam hati kita. Walaupun kita susuk, kita menyulut ti lagu mana, Tuhan tahu. Menakuti Allah Ta'ala tu dah. Orang panggil ayat 3 dalih musannaf hari ni. Makna temada dah. Dengan kelihatan Allah, nisbah Allah Ta'ala menakuti pada kita. Wa tahdidan, dan nisbah nak menggerung Allah. Tuhan nak menggerung. Tuhan nak menggerung. Dan pula nak menakuti. Lil khawasi, bagi segala orang-orang yang lebih. Segala orang-orang yang lebih, segala orang-orang yang hebat. Minal ibadi, siapa dia al-khawas? Minal ibadi, daripada hamba-hamba Allah. Ni makna kata Tuhan nak menakuti kepada hamba biasa, dan Tuhan nak menggerung bagi hamba-hamba yang lebih. Semacam ulama-ulama, semacam aulia-aulia, semacam anbiya. Ini Allah Ta'ala nak menggerung kepada mereka. Mu tak sadar tusuklah barilah hati Tuhan nampak. Mu tak sadar tusuklah barilah hati mu, Tuhan melihat hati. Bagi orang yang orang apa? Orang yang lebih-lebih daripada para nabi, dia tahu nampak Allah semacam kita nampak sama kita. Ya tahu Tuhan tahu dia semacam kita tahu sama kita. Tuhan lebih pada tu lagi. Maka bagi para nabi, dia takut sangat, dia gerung sangat dengan Allah Ta'ala meniliki kepadanya. Tengok nabi kita Tuhan tak turun ayat fasda bima tu'mar. Mung tengok, membuatlah ya Muhammad bima tu'mar, dengan apa yang dititah mu buat. Maka Nabi kita mikir nak buat macam mana dengan barat Tuhan kita. Tuhan kata fasda, buat olehmu ya Muhammad bima tu'mar, dengan apa yang dititah, buat barat aku titah. Maka Nabi takut, Nabi gerung takut tak kena, takut silap. Tuhan nampak dia semua, Tuhan tengok dia semua. Gi ke mana Tuhan nampak, Tuhan tilik dalam hati dia. Nabi takutnya, Nabi mikirnya, siapa berubah rambut Nabi? Kenapa? Kerana nak buat lagu mana? Barat Tuhan suruh ni, nak buat betul dengan kerana Allah. Berubah. Tu bagi orang-orang yang hebat, orang-orang yang lebih, dia takut, dia gerung. Kenapa? Li'annal mu'amalata, kerana bahasa muamalah. Apa muamalah? Yakni bergaul ataupun kita buat menego. Itu muamalah. Makna ketika ni kita ibadat ni kita dak menego dengan siapa? Kita dak bergaul dengan siapa? Kita dak buat perhubungan dengan siapa? Li'annal muamalata, kerana bahasa muamalah ketika ni. Muamalat dalam semaya, muamalat di dalam mengaji, muamalat dalam zikir ni, kita duk bergaul dengan siapa ni? Kita duk menego dengan siapa? Ma'allamil ghuyub, serta orang serta Tuhan yang sangat-sangat mengetahui akan perkara-perkara yang gaib. Kita duk muamalat dengan demon ni. Dengan siapa? Dengan Tuhan yang sangat-sangat tahu perkara-perkara yang gaib. Dah. Kama dia muamalah dengan Tuhan yang tahu benar gaib, yang nampak barang dalam hati, yang nampak perkara sembunyi dalam hati. Ini khatarun khatir, ialah satu kebahayaan yang amat-amat berbahaya. Bahaya sangat sebab Tuhan nampak. Kalau kita menego sama kita tipu demo, hati kita tak ada nak buat baik ni, tapi kita kecek baik lain. Hati kita nak baik lain, demo tak tahu dah, guh kursi kita tak tahu dah, kata kita nak halang dia. Tapi dengan Tuhan, depa bila menego dengan Tuhan, mu tak sadok tusuklah, kerana Tuhan tu sangat-sangat mengetahui perkara hak mu duk susuk dalam hatimu. Misalnya kita kursi dua orang buat nego. Mula-mula tak ada tak nama, kita tak nama tak apalah, pakat tak nama dua orang. Lama-lama kita potai kedap nego nampak maju, nampak laku pun ni boleh ratus-ratus ribu sehari. Kita nak potai lagu mana, kita nak halang kawegu. Hati kita ada niat, sang kita tak tahu lagi. Tapi Allah Ta'ala dalam semaya kita ada potai buat kana orang. Kita ada potai nak beri puji. Tuhan tahu dah. Kalau sembunyilah hati kita, kalau kita susuk Tuhan tahu dah. Fanzur madza ya'lamu min qalbika, maka engkau meniliklah, engkau memandangkanlah. Mana apa? Dah. Madza, apakah, akan apa? Ya'lamu, yang mengetahui ia Allah, min qalbika, daripada hati engkau.
Engkau tengoklah, engkau pandailah apa perkara yang mengetahui Allah Ta'ala pada hati engkau. Sama ada perkara itu engkau sembunyi, engkau menyusup, engkau menyuliti, maka semua itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nampakkan dengan perkara yang engkau sembunyi itu. Al-aslu sani bermula asal yang kedua. Tengok asal yang kedua. Deh. Asal yang kedua apa dia Qaulu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asal ni dalil yang pertama. Dalil daripada ayat Quran yang pertama duk tunjuk kata Tuhan tu nampak dan Tuhan meniliki akan perkara yang ada di dalam hati kita daripada perkara yang sembunyi hati kita. Ayat pertama ya'lamu kha'inatal ayun. Lagi pula ya wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Al-aslu sani bermula asal yang kedua. Daripada mana? Ai min khamsati usulin. Daripada 5 dalil. Daripada 5 pokok sana tu. Asal yang kedua ni qaulu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ialah sebeda dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal yang kedua ialah perkataan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada Nabi? Ni kita kena beringat sangat hati kita kerana Nabi katanya Allah Subhanahu Wa Taala menilik pada gapo tengok. Innallaha ta'ala yanzuru la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Setengah daripada riwayat wa ila gawa wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tengok. Ni setengah dia ni. Zaman dia Nabi kata ni duk berat tetengah hati sebab hati perkara yang payah kita nak jaga, payah kita nak pelerakan dia susah sangat benda yang sulit benda dalam hati ni. Maka Nabi wari pula satu hadis sebagai berdalil kata Tuhan duk tengok ke sini. Allah Taala duk memandai pada hati kita mana? Innallaha sesungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala la yanzuru. Allah Ta'ala tidak menilik. Allah Ta'ala tidak memandang ila suwarikum. Tengok weh. Kepada rupa-rupa parah kamu. Ni rupa kita ni rupa parah. Betul kan dia panggil suwarikum ni rupa parah. Rupa parahmu pendek. Rupa parahmu tinggi, rupamu parahmu saat ni tu orang panggil apa? Kecek mudah tekak jinjai tubuh lepas, kamu nampak kotok ke? Tu tak tengok. Oh, dia motor mana je tu kenik tu lalu. Mata lu, rupa mata ye. Deh. Saya tak tengok. Hidungnya ropang belah, molek belah. Setengah hidung tu hidung mampu, tak bau apa. Lalu ke tempat titik tak bau, mu bau titik. Aku tak ada bau apa. Hidung ropang. Kecek mengidung. Nak pergi mana? Dia naik kereta bas tu ni. Dia kata turun depan. Turun selalu. Pakai selalu lah itu tu. Kelena apa? Lebar apa? Dia nak turun di selah. Apa dia tak? Turun di selalu. Saya tak ada tengok kau. Dia nak royak ke lebar. Royak kena tu walk tu. Ada jadi lebar. Jadi kelena tu. Dia tak turun di selah tu. Tunggu selalu. Selalu. Memang pakai kaki selalu. Hai, bukan selalu. Tunggu di selah ni. Saya tak ada tengok kau kecap mengidung. Lepas tu kadang-kadang orang kita ni rupa ni. Rupa parah ni. Allah kadang-kadang tengok rupa lebih pada apa? Lebih dah santang ke. Perut boya. Mata merah. Deh. Muka pak segi. Pala bubuh masalah. Tuhan tak tengok. Tuhan tak tengok. Jalan perut pergi dulu. Tuhan tak tengok situ. Tengah-tengah orang tu huduh tu. Tak boleh nak tengok rupa juga. Kadang-kadang. Tuhan tak tengok. Tengok. Bila Tuhan tak tengok. Di rupa hitam bila tu. Tapi Tuhan tengok di hati bila. Sebab itulah bila belum pada mati jalan syurga dah. So kalau Tuhan nak tengok di rupa bila. Hitam letau. Kita bebe mulut tebal dah. Kulit tebal bila. Tapi Tuhan tengok ke hati bila tu molek. Sebab tu bila belum nak mati Nabi kata ku dengar dah tapak kaki menjalan le syurga bila. Sebab tu pak kita udah tak sadar bimbang. Belah aku udah pun hati ke molek deh. Dia kata mu ngano napa udah selalu. Hatimu lagu nah. Aku tak heran nak kata aku udah aku tak comel dak apa aku hati molek.
Ku caidi. Caidi kau anak aku kerak lah kau pakai kodah. Siapa minggu minta duit kau orang tu nak kerak. Hati molek. Nak hati molek. Tubuh badan cuba parah tu saya tak tengok weh. Lepas tu rupa parah tu tak sedok gaduh anak lah. Anaknya bergaduh dengan rupa parah lah deh. Wa absyarikum dan kulit-kulit kamu. Kulit kamu tu saya tak tengok gak. Kulit kamu cak merah ke? Kulit kamu hitam ke? Kulit kamu berdebik ke? Kulit kamu jadi ke apa? Jadi kayak ke? Kulit kamu jadi badai. Setengah jadi badai. Keping. Tupuk kayak tu ada. Badai pun ada. Pasal apa yang panggil badai apa? Badai kulit. Badai apa? Badai badak. Rupa badak tu. Habis tubuh. Kadang-kadang orang janda nyakit awal habis kat muka ni. Muka ni habis. Jadi berdebik. Kadang-kadang orang tu jadi jawab batu weh. Besar. Jawab tu. Punah pergi muka. Tu saya tengok ke kepada kulit ya. Kulit ada bergeduk di muka tu. Tak tengok. Kadang-kadang seorang masa tak puas hati. Hak jadi hidung jadi keping Hanya pergi buat sayakam saat ni tu. Boh tulis sini. Boh besi nak akik naik hidung ya. Nak tinggi. Sini keping. Boh besi sini akik naik nak tinggi. Saya. Lepas tu hak ni berdosa. Orang gi ubah makhluk hak tu jadi fahuwa haramun. Orang gi beki pipi fahuwa haramun. Orang beki hidung fahuwa haramun. Semua itu haram sebab dia tak puas hati, dia tak qanaah dengan apa kejadian Allah. Dia tak redha. Dosa nah ingat molek beki muka kita sikit lagi. Boleh duit banyak sikit lagi nak beki muka lah. Duit pun belana, duit pun banyak. Pasal nak beki muka pak kepek ni, hidung pak kepek nak beki. Hak ni berdosa nah dalam hukum syarak. Tuhan tak tilik pada muka, Tuhan tak tilik rupa parah, Tuhan tak tilik pada kulit-kulit kita. Wa innama yanzuru ila qulubikum. Dan sesungguh meniliklah ia Allah ila qulubikum kepada hati-hati kamu. Allah memandang segala-gala kepada segala hati-hati kamu dan amalan-amalan kamu. Tengok. Fal qalbu maka bermula hati. Ni sebagai tafriq pada al-aslusani. Dalil yang kedua. Bagi dalil yang tunggu di hati. Dalil yang Allah Ta'ala dan pula Nabi ayat tu. Allah Ta'ala tak tilik kepada rupa parah kita. Kepada kulit-kulit kita. Tapi Allah Ta'ala tilik kepada hati-hati dan amalan kita. Fal qalbu maka bermula hati. Hati jantung kita, hati kita ada dalam mata hati. Idzan pada ketika itu. Bila ketika itu? Ai hina id arafta hazal hadis. Pada ketika apabila engkau tu mengetahui. Engkau tu mengetahui dan engkau mengenali hazal hadis akan ini hadis. Hadis mana? Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innallah wa innama yanzuru ila qulubikum. Apabila engkau tu hati engkau tu pada ketika engkau mengetahui kata hati engkau tu tepat menilikkan oleh Allah yang engkau faham daripada hadis. Izan mawdi'u nazari rabbil alamin. Bermula hati yang engkau reti daripada hadis ialah mawdi'u, ialah tepat nazari rabbil alamin, ialah tepat meniliki dan memandangi oleh Tuhan bagi sekali alam. Jadi apabila kita faham daripada hadis kata innallaha ta'ala yanzuru ila suwarikum la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum. Lagi pula wa innama yanzuru ila qulubikum. Engkau faham dah, engkau reti pada hadis. Ini nak ayat tepat yang Allah Ta'ala tilik, tepat yang Allah Ta'ala memandang, ialah kena kepada hati kamu. Tuhan tilik situ. Tilik hati kita molek ke tak molek. Niat jahat ke orang ke. Niat deki ke orang ke. Niat nak pelaga orang ke. Niat saat itu nak jaga. Jahat skor ke orang atau dia tu tak molek. Dia pergi sekali demo tu demo tak ada cara. Dia tu tak jadi. Tak baik. Lagi pula hati borah tak borah hati sepik. Kita skor jahat. Maka lagu tu orang panggil Tuhan ada tilik situ. Tilik di hati kita tu. Faya ajaban mimman yahtammu biwajhil ladzi huwa mawdi'u nazaril khalqi. Faya ajaban, maka peliklah, maka tercengihlah. Gitu. Faya ajaban, maka ayo herannya. Gitu. Faya ajaban, maka herannya dan tercengihnya. Mimman daripada mereka yahtammu yang mempenting ia iaman.
Wasa heran weh. Wasa tercengih weh. Daripada mereka yang duk mementing ia. Yang duk bila besar ia. Biwajahihi. Dengan mukanya. Allah duk gaduh muka ya ni. Yang kuasa pelik Musa ni kata. Dengan orang duk bergaduh dengan mukanya. Muka mana? Alladhi huwa mawdi'u nazaril khalqi. Muka yang ia dikata tempat yang pandai, yang meniliki bagi makhluk. Bukan Tuhan. Tuhan tak pandai muka ni molek tak molek. Pakai kering siapa 1,000, 2,000. Tuhan tak pandai. Tuhan pandai di hati dia cuci ke tak cuci, hati dia bersih ke tak bersih, hati dia ingat pada Allah ke tak ingat adalah hak tu Tuhan pilih. Adapun orang ku wasa heran, wasa tercengih kata musannif, orang duk mementing dengan muka, muka ini tempat tilik bagi makhluk. Kuasa pelik ya tak. Ha kan ya. Lah ni banyak kadang gaduh sini ni, sini ni. Duk gaduh sini belakang lah ni. Dah, sini. Kadang-kadang tak maya tak apa. Tu masya-Allah lah di. Kadang-kadang wasa gawa, wasa saya nak sapu kering nak ambil asmaya. Sebab kering kita beli sekali-sekali 2-3 gawa 4,000. Lepas tu pergi boh belum pada semaya. Lepas tu air maya jatuh, jangan tak semaya, takut punah kering di muka. Masya-Allah tabarakallah. Ni kita nak jaga puak ni sikit lagi. Lepas tu ambil asmaya tu ambil wi molek lah. Ambil wi molek, ambil wi comel deh. Sebab tu duk tengok puak ahli dunia semua buat akhir hijau jatuh kat nak mati, beranggil belaka puak ni. Beranggil belaka, makan diri, makan tah belakang, makan punggung, tubik darah kok punggung. Ni fuak ahli dunia kan, duk jaga muka nak pergi kata jangan. Siapa buh hak zahir, kering. Amale pelak-pelak. Lepas tu sehari dua ni, hak pelak kita tanya kak buat amal apa kak? Ya kata kak ni wasa nak minta, ya tak nak ngaku tak payah babo, tak ngaku tak ada apa kak. Ya kata anak amba ni, ya kata pergi pubat nak tok bomo kapung. Tok umur kapung kata, hak amik diri. Hak mi diri, barang mi. Duk makan amba, duk makan anak je. Nak pergi tok bomo mana? Koyak kata bari hak mi je. Pas mi ya gawa? Mi ya kata, mau masa nak mengaku babo, masa nak pelepah lagi ni. Pasal nyanyo ku anak-anak. Jadi bari je duk bawa makan anak-anak je. Gapo ya wa amal? Dia kata ya wa amal asal gare. Ya tani dunia ni, ilmu dunia. Ilmu jangan, ilmu nak wira kasih, ilmu nak wira saya. Payah baca nak, bapa nak baca sikit dah pakar-pakar kepala. Dia baca mana ilmu saya. Allah Muhammad Dajjal, lagi pula setan iblis menggerakkan bumi dan langit, menggerakkan hati bagi saya. Ning ilmu asal gare. Gapo hujung jatuh? Hujung jatuh buruk tah belakang, hujung jatuh buruk punggung, hujung jatuh buruk dalam perut. Dah ni ilmu dunia. Orang duk mementingkan muka, nak wi janguknya muka, nak wi orang terkena, akhir jatuh kak nak mati, siadai lagi pula punuh segala barang-barang semua. Lepas tu kalau kita tak penting pada muka, tapi kita penting pada hati, hati kita tepat tilik oleh Allah, tepat memandang Allah, insya-Allah muka kita nak seri dan cahaya dekat-dekat kita nak mati. Tengok tok kenali. Pas kita tengok syekh-syekh. Deh, setengah orang dekat mati makna bau sedap. Setengah seorang nak mati, muka dia seri, muka dia cerah jilah. Tengah orang nak mati, kamar dia bau serbak di tubuh badan dia. Gapo ni? Ni ilamat kata hati dia molek. Tapi orang ni bawa mula ketika tak ada mati, tak ada apa. Bawa mati pak san supaya kena bakar. Gapo yo? Dia kata amalan masa dia hidup tak molek. Mula ketika belum ada nak mati, dia mau duk baca Quran, baca Yasin, baca surah Tur, dia tak ada apa. Bawa mati pak sat ni weh, mayat dia, jenazah dia ni hitam letung lebih daripada patak koli. Kadang-kadang nampak hangus muka. Supaya orang lain suku sakat kan? Karena amalan masa dia hidup tak molek tu, hati dia tak molek. Sebab tu kata pada hadis, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Hati tepat Tuhan pandai. Jangan kita duk bergaduh dengan muka ni weh sangat. Tempat sini Tuhan tak ada tilik mana. Dekat nak mati tempat putusannya. Jaga molek phone, jaga molek hati kita. Muka kita tak mana. Ambil asmaya. Ambil asmaya semua. Ambil wi kena nah. Asmaya nak cuci muka, ambil wi kena. Pak ngaji pondok yang reti nah. Ngaji kita maji ambil asmaya wi molek. Basuh wi kata molek. Kadang-kadang tak sah amaya mu ambil gitu tak sah. Ambil wi molek. Sebab kita tengok orang ni tak puas dengan muka dia. Tu tak tengok. Aku tengok muka mu tak puas. Ngano? Amalan dia comel. Tu tak tengok. Tu hitam ya, tapi tengok muka tak puas. Nampak cahaya naik.
Orang ni muka putih tapi tengok puasa tawaf best. Sebab apa? Mi'at semaya tak kena, semaya tak kena. Cuba tengok ni. Tengok orang ni. Kau tengok Hakim mai duk ponok boleh 40 hari dah. Dosa duk gugur grup. Asmaya duk gugur dah. Bila asmaya gugur dosa. Demo klik ponok. Allah, Masya Allah. Mungkin duk ponok 40 hari. Allah supaya ahli syurga dah mu ni. Kan dosa ya luruh. Dia dosa ya luruh. Buat ni kau. Dia. Mimman yahtamu biwajihil lazi wa maudi'u nazaril khalqi. Fayarsiluhu. Maka membasuhlah ia man hu akan dia akan wajahahu allazi wa maudi'u nazaril khalqi. Ya basuhlah malah kata apa lepas sabun tu pas sabun siapa nak jawab kau tambah. Ada kau buat sabun dulu jawab ada anak ni lepas tu pergi beli sabun tu 3 4 basuh boleh tidur prong. Po bakal lama-lama kan aku nampak kau jawab mukamu ni. Kau tak ada pakai sabun kau mahal, tak ada jawab. Tu cara sabun tu. Kalau mu sabun, patung basuh tak habis sabun, golek ke muka mu nak jawab mula pula. Tu masalah sabun. Basuh tak cuci, basuh sabun. Sabun ni untuk apa? Nak jadi sinar. Hak soning nak nampak licin. Hak soning nak nampak hebat. 3 sabun tak supa belaka. Tapi susuk tak ada hebat sabun nak jawab butai besar-besar. Basuh akan dia akan muka. Lepas tu wayang zufuhu dan membersihlah ia man hu akan dia akan wajahahu dia membersih akan muka dia bersih minal aqdhari daripada segala perkara-perkara yang meluwati. Atau akdhar dia membersih muka dia daripada segala perkara-perkara meluwati. Gapo perkara meluwati? Daripada peluh. Daripada peluh duk lekat ke muka kita. Lepas tu wal adnasi daripada segala adnas najis-najis, benda-benda cemar kekotoran yang ada di muka, ya basuh, ya menyuci dah kan. Tu comellah basuh tu. Pas kita basuh dengan asmaya, masya-Allah, insya-Allah. Tu hai tak boleh jadi nyakit. Sebab tu Nabi tu suruh marah asmaya 1000 tahun dah. Mari tika Covid baru ni suruh basuh muka, basuh tangan. Hei, orang Islam tak ada kena suruh 5 kali sehari dah duk basuh. Basuh tangan, komo, basuh muka. Nabi royak 1000 tahun dah. Suruh basuh tangan belum nak makan. Suruh basuh tangan belum nak minum. Lepas tu belum nak semaya, kena basuh dulu muka. Ya, Islam suruh tangzif, suruh membersihkan diri setiap waktu. Cuba kita tengoklah hadis. Orang yang semaya seolah kata dia turun mandi le sungai 5 kali sehari. Kita tengoklah hadis. Maksud pada hadis tu, bagi siapa yang semaya 5 kali sehari, seolah-olah dia turun mandi di dalam air sungai 5 kali. Sekali semaya, dia turun mandi di sungai sekali. Lepas tu dia yang mandi, dia mencunggak, menghilangkan kotoran, menghilang cemar tubuh badan, menghilang cemarkan tubuh badan muka dia. Sebab apa? Sebab dia semaya itu menghilangkan dosa-dosa. Dahi itu isyarat daripada dosa-dosanya. Menyuci dah. Okay. Itu dia. Wa yuzayyinuhu bima amkanahu dan memperjanguklah ia seorang hu akan dia akan wajahahu bima amkanahu dengan barang yang termungkin ia man dah hu akan dia akan barang ia berjangukkan muka dia apa weh dah Karena apa? Li'alla yattali'a makhluqum fih. Supaya tidak melihatlah oleh makhluk padanya ala aibin di atas kecelah. Janganlah muka dia. Muka ni malah kata apa? Ni betul lah Usyarak kata ni. Hei, Imam Ghazali kata masa kat beribu tahun dah. Tapi learning tengok learning gopo. Pakai muka tak saya tahu. Kerana muka mu jawab saja. Kerana muka mu nampaklah tu. Ada. Deh, tapi kita duk kacau duk bergaduh kat sini. Tapi hati kita buruk, hati kita duk deki ke orang, hati kita dah hasad deki, kita tak ada bergaduh sini. Kamar dia kata, wallahu a'lam. Deh. Tengok Quran pula. Tafsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Habis kat tu. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ
la tazulu. Boleh baca? Li tazula minhul jibal. Tapi la Quran baca la tazulu. Kan? La tazulu tak? Baca mai. Ada yang tahu saya tazulu tak? La tazulu ke li tazula. Tafsir dia mula la Quran dah. Mana tak temu lagi? Macam mana? Tak ada buah hari tafsir dia mu. Baca mana la tazulu ke li tazula. Li. Dia kata kan, nah tengok. Waqad dan Tuhan katanya wa darabna dan tunggu gapo ni? Wa darabna dan memukul oleh kami dan membuat oleh kami. Makna kan? Bainana di antara kami Tuhan kata, lakum bagi kamu. Hi orang-orang dan manusia gitu. Wa darabna dan telah memukul oleh kami bainana di antara kami. Lakum bagi kamu, hei manusia, al-amthala akan segala contoh-contoh ataupun segala perbandingan kami buat dah bagi kamu, hei orang-orang kafir. Ni dia bercara masalah kafir lagi ni. Kami buat misal, kami buat contoh, kami buat perbandingan untuk kamu fil Qur'ani. Di dalam Quran banyak dah contoh tapi mu tak berimeh. Falam ta'tabiru, maka tidak ambil iktibar oleh kamu. Tuhan wari banyak dah orang hak deraka Tuhan supaya kau luk. Tuhan balikkan bumi. Nasa mereka colekkan bumi buat naik talang gemah turun. Sampai sekarang tak temu hupuk walaupun seorang. Tengok kau soleh, kau Nabi soleh Tuhan binasa. Marikan angin tip beliung. Binasa rutuh kau umuh, rutuh kau bukit mati habis. Tengok kepada kau magi Nabi Musa. Allah Ta'ala jadikan kiradatan khasi'in. Mu tak tengok kau. Amsal contoh-contoh taladeh yang kami buat dalam Quran. Mu tak tengok kau orang kafir. Deh. Waqad mankaru dan sesungguh telah menipu mereka itu. Mereka itu menipu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu main politik, penipu. Mereka menipu, mereka cari jalan menipukan Nabi. Ayat ni menipu dengan Nabi. Deh. Makarahum sebagai menipu oleh mereka itu. Mereka itu menipu, mereka itu main politik dengan Nabi, tipukan Nabi, helahkan Nabi, sebagai tipu mereka itu al-kufar ataupun kufari Makkah. Bila ni? Haitsu aradu qatlahu. Ni politik mereka ni. Deh. Haitsu aradu, sekira-kira jihan menganaki mereka itu kufaru Makkah ataupun kufaru Quraisy, kanak kira qatalahu nak membunuh akan Nabi, nak membunuh Nabi, au taqyidahu ataupun nak mengigat akan Nabi, nak igat Nabi boh dalam penjara. Au ikhrajahu ataupun nak hamak Nabi, halau Nabi tu bik kota Mekah. Ni bila ni? Ketika ni orang Islam 33 orang lebih. Ataupun kata setengah 80 orang. Orang Islam mari jumpa, mari mesyuarat dengan Nabi di rumah Al-Arqam bin Al-Arqam. Tapi orang kafir mesyuarat di rumah je. Di rumah satu rumah Darul Qusay. Di rumah bagi Qusay ialah dikatakan Darun Nadwah. Rumah Nadwah ni tempat orang kafir Quraisy berimpung nak buat lagu mana dengan Muhammad. Nampak Muhammad ni satu hari nampak kau hebat weh. Orang turut dia korama. Dulu tak ada seekor buta seorang abuk le kota Mekah turut Muhammad. Agama baru. Tapi lah ni pasal orang sore. Abu Bakar ngikut dia. Kharijah ikut dia. Ali pun ikut dia. Demo tu ikut dia. Zaid bin Sabit pun ikut dia. Pakai ikut yang habis. Pak kita nak buat lagana. Sebab tu kafir Quraisy pergi bersorak mana? Ialah di Darun Nadwah. Ialah rumah bagi Darul Qusay. Rumah bagi Qusay Ibni Kilab. Sorak situ. Ni kena orang panggil sorak tu kau. Sorak ramai-ramai Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan pakap sorak ramai-ramai, kita nak buat gona dengan Muhammad. Lepas tu kata setengah, kita saat ni tu bunuh bah. Mula-mula pandangnya mula-mula kita igah. Pandangnya mula-mula. Kita tengok dalam sejarah, kita igah Muhammad lu. Lepas tu kita igah, kita buh berjara. Jawab setengah, kalau kita igah Abu Jahal kata, setengah kata, kalau kita igah boleh legok. Ya dakwah legok orang turut ya pula.
Pas pun ni tak kalau nak igat tak boleh kalau dia masuk legok masuk lab jaga kita buh lab jaga dia duduk lab jaga Muhammad panah kecek panah dia serurai panah orang akan turut dia patu gana kita hamak tu baik lah kota Mekah hamak tu baik lah kota Mekah ni orang panggil makaru tipu daya helah oleh kafir Quraisy untuk nak buat ke nabi nak tipu dengan nabi nak helah nabi. Kalau kita hamak tu baik, hamak tu baik tak apalah. Tika ya jalan-jalan tu baik pergi pada kota Mekah. Orang pergi temu ngaya daripada ada apa? Arab Badawi temu ngaya. Ya kecek-kecek Arab turut ya pula. Lepas tu Abu Jahal kata gini, dia kata kita bunuh. Tu pandang yang tiga. Abu Jahal kata kita bunuh. Lepas tu dia panggil apabila kita bunuh Muhammad ni, kalau siapa dia boleh igat Muhammad. Sama ada igat hidup, sama ada igat mati. Aku akan bagi pada dia 100 ekor unta daripada emas. Ni Abu Jahal plan dia. Ni orang panggil waqat wa ingapa ni waqat makaru. Makrahum menipu mereka itu haitsu aradu qatlahu au taqyidahu au ikhrajahu. Wa indallahi dan sabit di sisi Allah Ta'ala makruhum mengetahui asal menipu mereka. Apa makna menipu mereka? Di sisi Tuhan pun ada tipu helah. Apa makna tipu helah Allah? Ai ilmuhu. Allah Ta'ala tahu mereka itu nak menipu lah mana. Mereka itu nak main politik lagu mana dengan Nabi. Allah Ta'ala tahu. Mengetahui. Lagi pula au jazauhu ataupun balasannya. Di sisi Allah ada balasan. Dia mau nak main lah no. Dia mau nak main pesel mana. Nak tipu Nabi lagu mana. Nak bunuh Nabi. Tapi Allah Ta'ala jaga Nabi. Tapi ke atas mereka itu ada balasannya. Bagi mereka itu gari, Tuhan tahu. Tengok kan kena ketika Nabi. Nabi tidur dengan Sayyidina Ali. Dari rumah Abu Talib. Nah, di dalam kota Mekah. Kemudian Nabi duduk tidur. Nabi. Nah, Jibril mari royak dah. Hei Muhammad. Malaikat hari. Puak kafir nak kepung mu. Tuhan tahu dah dengan fuak ni sorat di Darun Nadwah nak bunuh Nabi. Jibril mari royak Nabi, ya Muhammad malaikat mu beringat fuak kafir nak kepung mu. Lepas tu Nabi pun kata, "Hei Ali, mu tidur tempat aku malam ni." Mana Tuhan ilmuhu tahu dah dengan tipu helah bagi kafir Quraisy. Lepas tu Tuhan balasnya. Wa in kana dan jika in kana ni kata ma isyarat pada ma in tu ma nak gawa in nafiyah. Wa in kana makruhum apa in kana makruhum in tu syarat pada in nafiyah. Wa in kana makruhum yakni dan tidak adalah tipu daya mereka itu. Tidak ada tipu daya mereka itu daripada tipu daya orang Quraisy ni ataupun kafir Quraisy. Wa in azuma jika besar ia makruhum walaupun kita tertipu daya mereka tu besar sangat. Besar setara mana tipu helah mereka. Lagi pula besar setara mana politik daripada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Besar tak besar? Litazula minhu. Supaya nak menghilangkan daripadanya. Daripada makrihim. Boleh menghilang daripada tipu daya ni. Al-jibalu. Oleh bukit-bukit. Nak royak kata tipu daya mereka, politik mereka, siapa mereka sana itu boleh talumkan bukit, boleh perutuhkan bukit, boleh perancurkan bukit. Walaupun besar setara tu, Allah Ta'ala tahu dengan tipu daya mereka. Allah Ta'ala reti dengan tipu daya mereka. Walaupun tipu daya mereka dapat boleh beralihkan bukit, boleh perutuhkan bukit, boleh perancur bukit. Tapi Allah Ta'ala tahu dengan apa tipu daya mereka. Tuhan akan balas kepada mereka. Tengok. Al-makna bermula maknanya la yu'ba'u bihi. Tiada mengapa dengan dia. La ya'ba'u bihi. Tiada mengapa dengan dia. La yu'ba'u bihi. Tiada di mengapa. Tak ada gapo weh. Dengan dia, dengan apa? Dengan makrihim. Kalau tengok Zuhir, Allah Allah mereka, main politik mereka. Supaya Allah ni main politik tu lah. Oh nampak kasar politik susun ni lah tu lah ni. Wak gitu, wak gini. Kepa boleh kita boleh nayuk kita wak lagu ni. Orang panggil kosender kita lagu ni. Plan kita lagu nayoba kita gini. Atika tak ada boleh lagi nayoba begitu. Seolah kata lu besarnya. Politik ianya. Cara helah ianya. Tipu dayanya orang kampungnya. Macam-macam nak wak gana orang kampung buh kita. Nak wak gana. Awi duit. Lagu mana? Awak nak pergi kampung turut kita, buh kita. Jamu orang kampung belum ada nak memilih lagi. Tapi nak memilih belum ada tu tak boleh lah. Okay?
Wak lagu mana nak pergi kampung kecil-kecil. Turun ke kampung 4-5 bulan ataupun setahun. Kau orang wak gapo le kampung. Orang mati ya lepas dulu. Orang sakit ya lepas dulu. Orang minta tolong ya selalu. Tak ada turun lagi. Tapi nak buat lagu mana cara tipu. Kita nak 4 tahun lagi ke datang. Supaya ni Yahudi lagi pula kafir Quraisy. Ya nak buat ke mana? Nak pisah. Nak peracurkan Nabi Muhammad. Ya nak pelisuh Nabi Muhammad. Maka dia mensyarat ya tipu. Sekiranya kata tipu daya dia helah dia tu. Siapa nak menghilangkan akan bukit. Makna kata tak ada mengapa dengan dia. Wala yadurru dan tidak boleh mudarat lah ia makruhum. Tak boleh nak mudarat. Oleh gawa? Oleh tipu daya mereka illa anfusahum malaikan diri mereka sendiri. Mereka tipu gitu, mereka tipu begini, wak gitu, wak gini, nak bunuh Nabi, nak perhilang Nabi, lagi nak bunuh Nabi, nak igat Nabi, gitu gini. Tidak dimengapa dengan dia dan tidak boleh mudaratlah dengan tipu daya illa anfusahum malaikan dengan diri mereka. Wal muradu bil jibal huna dan bermula-mula dengan kata bukit dia. Kau mana weh? Nak yak kata mereka bijak. Segi apa? Segi tipu hela. Siapa boleh pindah bukit? Siapa boleh peracur bukit? Siapa saat ni tu boleh perhilang bukit? Huna ai fi qaulihi ta'ala litazulal minhul jibal. Kil kata ke. Haqiqatuha hakikatnya hakikat bukit. Nak yak kata orang Quraisy masa ni ya bijak tak bijak? Kalau bukit dia boleh peracur, bukit dia boleh perhina, bukit dia boleh perhilang. Nak katanya bijaknya mereka. Siapa setara tu? Politik mereka. Wakil dan kata ke lagi bukan nak masalah nak peracurkan bukit-bukit. Yakni nak peracurkan apa? Nak memperhilang syara'iul islami. Nak peracur dan nak memperhilang sebab apa nak peratkan Muhammad. Sebab apa nak igatkan Muhammad. Syara'iul Islam. Yakni nak memperhilangkan agama Islam. Tengok molek. Kenapa boleh kata nak memperhilangkan masalah agama Islam? Syariah Islam. Undang-undang Islam. Litashabbuhu bihi. Litashabbihi ke apa? Baca anda. Litashabbu bihi. Kebubihi ke apa? Baik, litashabbu hihi gapo bacana syabbaha yushabbihu tashabbuh litashabbu hihi gitu. Litashabbu hihi kerana menyerupanyo nyo gapo nyo gapo nyo syar'il Islam, yakni kerana supaya undang-undang Islam kerana sebanding nyo undang Islam biha dengan dia dengan al-jibal. Kenapa boleh kata nak menghilang sini akan bukit? Murak dengan bukit jika ni ialah kena kepada syariah Islam. Kata K-nya. Kenapa? Litashabbuhihi kerana menyerupanya syar'il Islam biha ay bil jibal. Pada pihak mana? Fil qarari. Pada pihak ketetapan. Mana kata agama Islam? Apabila seorang pegang dengan agama Islam, maka tetaplah orang ni tak gonyel, tak glowing dan pula tak jatuh di dalam benda kebinasaan. Supaya bukit kita tengok dia duduk di atas tanah ni, maka nampak menak, nampak tetap, tak usah marilah ribu angin. Bukit tak utuh weh. Tetapnya bukit. Tengok bukit Bilu. Berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Dia tetap gitu. Maka agama Islam apabila nak ayat kata pada pihak tetap dia serupa dengan bukit, marilah ribut mari dengan angin. Tengok apabila orang pegang dengan Islam, marilah ribut duk Allah situlah. Marilah tipu daya Allah situlah. Marilah bermacam-macam keadaan duk Allah situlah. Duk menetap dengan agama Islam serupa dengan bukit pada pihak ketetapan. Wasabati dan pula pada pihak ketegatan. Tengok molek. Wa fi qira'atin bi fathil lamin. Baca dengan fathah lana. Lan tazulu. Baca aja. Bi fathil lam. Lan tazulu. Baca gitu. Wa rafa'il fi'li. Merafa'kan fi'il mudhari'. Baca la tazulu. Fa'in dan in pada kata na. In kana. Dia kata in tu. Mukhaffafatun. Kalau kita baca la tazulu. In tu in mukhaffafah. Wal muradu. Dan bermula-mula. Baca habis sini dulu. Murad ayatnya. Ayat katanya mana? Ayat kata wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Litazula minhul jibal ni. Murad dengan ayat ni ta'zimu makrihim.
membesarnya Allah Ta'ala akan tipu daya mereka. Nak tak besar, tak besar plan mereka, tipu daya mereka, politik mereka. Siapa setara bukit mereka boleh berminah, boleh menghilangkan. Wal muradu bil makri. Dan bermula murad dengan al makri. Tipu daya mereka. Helah mereka nak bunuh Nabi. Kufruhum. Ialah kufur mereka itu. Yakni kafir Quraisy tu kufur. Tu murad dengan tipu helah, tipu daya, yakni kufur. Engkar mereka tertengah Allah, engkar mereka tertengah syariat Allah, mereka engkar sangat-sangat tak saya terima dengan syariat-syariat Allah. Wa yunasibuhu, dan munasabahlah ia al-murad. Tengok molek. Wa yunasibu, dan berlabik layaklah ia al-murad. Akan dia akan al-makra ala thaniyatin, di atas yang kedua. Mana? Murad dengan kata apa? Al-makri ialah kena pada kufruhum. Bukan murad dengan al-makri ialah ta'zimu makrim. Tak, bukan kata nak membesarkan masa Allah tertengah tipu dia. Murad dengan makri ialah nak kepada yang kedua terlebih comel. Tengok. Lagu mana? Takadus samatu wal ardu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Tengok. Tengok ni. Takadus samawati wal ardu. Hampir oleh 7 tala langit ni Faizan. Wal ardu, dan bumi itu. Yatafattarna. Apa yatafattarna? Terhancur dari kerananya. Hancurnya. Hampir langit bumi itu nak hancurnya. Deh. Watang syakul ardu. Dan pula terbelahlah oleh bumi itu. Hampir-hampir langit dan bumi nak hancur dengan sebab tipu daya kenak mereka gitu gini. Lagi pula terbelah oleh bumi. Wa takhirul jibalu hadda, dan rutuhlah oleh segala bukit-bukit saat ni. Deh. Kalau kita saat ni tu murad kata takzimu makrihim, makna kata bukit dan bumi-bumi langit nak utuh dengan sebab tipu daya mereka saat ni. Tapi murad kita ni sebut kata al-makruh ialah kekufuran bagi mereka, ialah kafir Quraisy. Wa alal awwali, dan di atas kata yang pertama ma quri'a wa ma kana. Baca itu. Tengok. Lagu mana kita nak sini? Nah, hak musannaf kita dan pula Jalaluddin Sayuti, ya nak gua nah. Tengok sini. Ialah setengah daripadanya kita katanya dah apa dia? Tengok. Qauluhu ta'ala. Wa darabna lakumul amsal, kami sudah buat contoh teladan bagi kamu hi kafir Quraisy. Wa qad makaru makrahum, apa wa qad makaru? Wa qad dabbaral musyrikun, dan sesungguh telah mengatur. Apa dabbara mana mengatur? Dan buat politik, main politik nak menipu Nabi. Nak buat lagu ni kita nak jatuh Muhammad tertengah duk dakwah di dalam kota Mekah. Dakwah Nabi kita tengok dalam sirah Al-Fiqhiyah orang panggil. Ada sirah bagi Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Buti. Orang panggil gawa sirah gawa dia. Dikatakan kitab sirah An-Nabawiyah, fiqhus sirah. Ya ada sirah saja, ada fiqhus sirah. Yang ni nak faham tentang sirah Nabi. Ada sirah kita ngaji Nurul Yaqin nama As-Siratun Nabawiyah. Ya timbul pula satu kita nama fiqhus sirah. Cara kita nak faham di dalam sirah apa Nabi dakwah tika ni sirran, apa Nabi dakwah tika ni jahran. Deh. Gapo maknanya qad makaru? Qad dadbaral musyrikun, telah mengatur dan pula menyusung oleh kafir musyrikun kafir Quraisy asyarra, nak buat kejahatan, nak buat benda tak baik. Lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pak kafir dia fikir lagu mana kita nak sekat dakwah Nabi Muhammad, lagu mana kita nak menyekat daripada dia kau sebar nak we jadi jatuh, nak we jadi berhenti sekat tu. Deh, biqatlihi, dengan membunuh Nabi. Fikirnya tubiknya kita kena bunuh dah, tak boleh taruh dah. Kalau kita taruh dakwah ni le kota Mekah kau sebar. Deh. Apanya wa indallahi makruhum, di sisi Allah pun ada menipu. Apa menipu di sisi Allah? Muhitum bihi, meliputi dengan tipu daya mereka. Mereka nak buatlah mana pada Nabi, Allah Taala tahu dah. Wa qad ada makruhum, dan kembali oleh tipu daya mereka. Demo pisah nak tipu Nabi, tapi tipu daya itu akan jatuh tah pala demo sendiri. Supaya juga kita ludah alio naik ke langit, dia tak jatuh tah pala demo, dia jatuh tah pala kita sendiri. Supaya juga kafir Quraisy tipu daya nak bunuh Nabi ini, akhir-akhir tipu daya tu jatuh tah pala dia sendiri. Dah kan? Dah. Wa ma kana makruhum, dan tidak ada tipu daya litazula minhul jibal, supaya nak menghilang pada tipu daya oleh bukit-bukit wa ghairuha.
Kenapa? Lidhafihi, kerana lemahnya tipu daya. Wa wahnihi, dan mudah sangat nisbah Allah Ta'ala. Walam yadurrullah, dan tak boleh nak mendarat Allah. Tapi, wa innama darru anfusam. Tetapi mereka itu mendarat diri mereka sendiri. Perhati molek. Makruhum tipu daya, tipu helah dan main politik orang-orang kafir Quraisy dengan Nabi SAW. Tengok. Kerana mereka ada buat musyarat dan pula buat kira masalah Nabi duduk dakwah. Yakni di mana? Kita tengok dalam kitab sirah. Yakni di rumah Darun Nadwah namanya. Tempat musyarat ahli kafir Quraisy daripada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Ialah Darun Nadwah. Ini tempat berimpung mereka. Ialah di rumah Daru Qusay. Rumah bagi Qusay Ibni Kilab. Kita tengok sana. Kama dia musyarat ni dalam kota Mekah. Nak buat lagu mana? Kerana mereka kata, nampak dakwah ini masing hari masing besar weh. Dan masing hari masih hebat weh. Maka apa? Pandangnya mereka pada nak tipu daya dan nak menyekat, nak menjatuh Nabi dengan 3 perkara. Setengah pandangnya duk sorak di rumah Darun Nadwah. Satunya taqyiduh. Apa taqyiduh? Nak mengigat. Nak igatkan Nabi ataupun nak jaga boh Nabi dalam penjara. Dan yang kedua ikhraju, hamak Nabi tubik le kota Mekah. Yang tiga qatluhu. Tubik 3 pandangnya. Tapi 3 pandangnya hak yang dipakai hak ni. Tubik 3 pandangnya di antara ara-ara ru'asa sonadik kumpulan daripada ketua-ketua Quraisy. 3 pandangnya igat boleh berjaga ataupun hamat tubik le kota Mekah ataupun dibunuh. Maka dipakai dengan dibunuh akan Muhammad. Kemudiannya qaulu litazula minhul jibal. Sini ada 2 qiraat. 2 baca daripada ulama bi kasril lam baca mana litazula fi'il wa nasbil fi'lil mudhari baca litazula dengan nasab fi'il mudhari dengan an mudmarah yang jatuh selepas daripada lamit ta'lil. Mana lamit ta'lil? Litazula. Kita ngaji kita tengok menasab. Amil nasab yang jatuhnya setengah daripadanya nasab dengan an. An tu ada zahirah, ada an tu mudmarah. Nasab dengan an masdariyah tu orang panggil an zahirah. Ada juga nasab dengan an tapi an mudmarah. Selepas pada lamit ta'lil, selepas pada lamil juhud, selepas pada fa sababiyah, selepas pada wa ma'iyah. Tu pergi tengok lain nahwu. Litazula. Ing tiga ni pakai ing nafiyah dengan mana ma ataupun baca bi fathil lam baca lan tazulu. Lam tika ni lamul ibtida. Dengan rafukkan fi'il kana li annahu mujarradun anin nasibi wal jazimi. Hak tu kita tengok lain nahwu lah. Tapi tafsir tika ni nak yak qiraat boleh baca 2. Nak baca litazula pun tak apa, litazulu pun tak apa. Tengok rekod sikit dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tengok sikit pekoh. Tengok Farid. Farid. Wa hikmuhu, dan bermula hikmatnya hikmat bagi tasahhurun ataupun as-suhur. Kita makan sahur ni. Dekat-dekat nak puasa sebulan lebih lagi ni. At-taqwa ialah untuk kita takwa pada Allah bangun malam makan sahur. Patu sahur tu untuk gapo? Tiada makan sahur. Yakni takwa pada Allah, takut pada Allah, buat apa yang disuruh dan tinggal apa yang dilarang. Pertama, hikmat yang kedua, au mukhalafatu ahlil kitab, ataupun nak menyalahi ahli kitab daripada Yahudi dan Nasara. Kenapa nak menyalahi Yahudi Nasara? Yakni fak Yahudi dan Nasara dia puasa tidak bersuhur buat gitu. Kenapa nak menyalahi daripada ahli kitab? Kerana orang Yahudi, orang Nasara tika dia puasa tak makan sahur weh. Maka Nabi kita tersunat kita bersuhur kerana nak menyalahi, nak bertelikah, berselisih dengan fak Yahudi dan Nasara. Wajahani, 2 wajah lah. Emang hikmat tu kerana takwa. Emang hikmat saat itu dikatakan apa dia? Yakni dikatakan masalahnya nak menyalahi. Tu dia. Wajahani, 2 wajah. Tubik pada 2 wajah, 2 pandangnya perkan. 2 tengok. Wa sunnata tayyibun, dan disunat kita pakai bau sedap. Waktu saharin, pada waktu sahur. Kita sudah makan sahur tapi waktu sahur kita pakai menyok-menyok bau sedap. Ni dikatakan sunat. Emang kita makan sahur tu, hak sunatnya, sunat dah makan sahur. Maka sunat lagi boleh pahala kita mentakhirkan sahur. Kata mentakhir melewat selama kita tak ada syak kata masuk waktu pagi dah. Dan ketika bersahur saat itu, sunat kita tatayyub, yakni bakar bau-bau sedap.
Wa sunnat ta'jilu fitrin. Dan disunat kita mesegera tetengah buka puasa. Apabila kita puasa, sunat kita bersuhu, tapi suhu sunat kita mentakhir. Tapi mentakhir selama mana tak jatuh dalam syak termasuk waktu subuh. Dan sunat ke? Ta'jilu fitrin. Yakni kita mesegera tetengah buka puasa. Jangan nak lawak dia mobile. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya duk main lagi tak ada bergaduh ke buka puasa belakang. Kalau ini tak sunat. Orang melewat buka puasa sebab perkara yang disunat suruh segera. Yang pertama sunat buka puasa, sunat takjil. Yang kedua, sunat mesegera buka puasa, apa dia? Ialah sunat buka puasa tu salah satu perkara yang sunat segera. Dan sunat segera lagi Nabi royak, yakni anak dara yang fikir cepat-cepatlah akan dia menikah dan kahwin. Jangan duk taruh. Ni kita taruh siapa ketua weh. Anak dara tu siapa umur 30, 40, siapa tak berlaki. Tu tak sunat. Nabi kata anak dara yang bikir yang dara, sunat disegerakan kahwin dan menikah. Dan sunat disegera, yakni qada'ud-dain. Bayarkan hutang. Tu sunat segera juga. Bila kata sunat segera, iza tayaqqanal ghuruba, apabila yakin seorang itu al-ghuruba ay ghuruba syamsi, yakin kata matahari itu hilang daripada bumi, maka ketika ni maka segeralah puasa ya buka deh. Aku dah tulukan mana kata wallahu a'lam.